Terlintas di hati qada dan qadar. Berkelip mata memandang qada dan qadar. Terlintas di hati pun qada dan qadar. Pilihan hati sama telah lah. Berkelip mata memandang pun qada dan qadar. Gerak diam usaha perbuatan kita qada qadar lah. Itu rukun iman yang keenam. Ada ni. Tapi dibina asasnya tauhid, mengesakan Allah pada perbuatan. Jadi hak ni lah. Hak ni lah hak banyaknya terpesong kepada mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini bicara pegangan ni. Ini bicara i'tiqad. Ini bicara syariat. Kita bicara syirik syariat pada persoalan pegangan. Syirik syariah pada pembicaraan maksiat batin itu syirik kecil. Syirik yang asrar, syirik yang khafi, yang tersembunyi, itu ujub dan riya. Itu syirik syariah, maksiat batin. Kesyirikan yang paling besar adalah kesyirikan dalam bab pegangan. Itu kesyirikan yang paling besar. Adapun syirik bab sir, batin hati aulia, syirik pada persoalan maqam hakikat, itu medan lain, pembicaraan lain. Bukan kata kita sedang bicara bab syariat ni. Bukan medan. Kalau kita cerita pun sebagai ilmu penambahan. Sama telah pula nak cerita dalam FB apa, itu sama telah lah. Sangat-sangat tidak bertanggungjawab. Yang boleh bawa pada pesong syariat agama. Ni kita duk mengajar ni pun. Kita mengajar ilmu syariah. Kita bukan mengajar ilmu tasawuf hakikah, bukan. Kita mengajar ilmu syariah. Kita mengajar ilmu pegangan ataupun ilmu syariah. Kita mengajar ilmu bab ketaatan dan kemaksiatan hati. Ini pun bicara ilmu syariah. Ini fardu ain kepada kita. Kita nak bicara tasawuf hakikah, ni kena letak medan dia molek. Kena guru yang benar-benar mursyid. Dan orang yang nak belajar tu mantap ilmu syariah terlebih dahulu, fardu ain. Ada ni. Sebaliknya kalau ilmu tasawuf hakikah diletak sesuka hati di tempat yang mana pembicaraan syariah bab pegangan usuluddin pun tak berapa jelas. Bahkan terkadang tempat tu tidak ada pembicaraan ilmu syariah usuluddin pegangan, ilmu hak syariah fardhu fiqh, ilmu syariah fardhu tasawuf pun tidak ada. Diletak pembicaraan ilmu tasawuf hakikah. Ini jelas nyata yang letak tu, yang mengajar tu tidak mursyid. Dia tak kenal barang. Dia tak kenal barang. Dalam kitab hikam, syarah hikam, jangan kamu gantungkan kalung di tengkok babi. Jangan kamu gantung kalung di tengkok babi. Jangan. Mana apa ni? Apa ni perbandingan, bukan nak cerita babi, tapi nak ceritanya ilmu tasawuf hakikah ni umpama intang beliang. Sangat tinggi nilai. Sangat mahal. Jangan gila letak tak kena tepat. Gantung di tengkok babi mana apa? Jahil laginya ilmu syariah fardu ain. Terkadang sangat jahil laginya berkaitan dengan ilmu syariah hak pegangan usuluddin tu. Tapi digantung juga. Hak ni hanglah bahawa itu bukan, kalau kata intan beliang kok, bukan hak original. Itu hak palsu. Bukan hak original, itu hak palsu.
Saya alhamdulillah lah jumpa belaka. Masa belajar jumpa belaka dengan guru yang tidak sebenar, dan dirizkikan oleh Allah boleh sempat berguru yang mursyid. Guru yang tak sebenar menjadi satu sempadan. Guru yang mursyid, barulah kita boleh tengok macam mana cermatnya mereka untuk meletak ilmu tasawuf haqiqah. Sangat cermat. Yang belajar tu dia orang Terengganu. Dia duk cerita lah, tinggi lah cerita ilmu tasawuf haqiqah ni. Ngaji kitab hikam, kitab adrun napih. Yang duk cerita tu kalau kita kata kasar kok, cakap kapung kok, mana apa ni? Mata dene laginya. Tapi dia teruja. Dah bunyi tinggi-tinggi, dapat ilmu yang daripada guru yang tidak mursyid, letak beri kepada orang yang tidak selayaknya. Saya pun marilah kita pergi ke Kelantan, kita masuk dalam kuliah guru yang mursyid. Masuklah. Tak komen pun hak guru hak mengajar. Dia komen apa? Allah tengok hak belajar tu pun serung dah, dia kata. Tak komen hak tu guru hak mengajar. Dia komen hak orang belajar tu. Dia kata tengok orang belajar tu pun serung dah. Dan siapa yang belajar tu? Orang yang macam mana? Maknanya dia komen serung tengok orang hak belajar. Sebab apa? Orang kemah belaka dah ilmu amal. Ada lagi. Mana gerak-geri itu kita boleh kenal dah. Mana orang-orang yang kemah ilmu dan amal. Jadi dia komennya, Allah kata tengok orang-orang hak datang belajar tu. Tapi dalam keadaan yang belajar tu, maknanya yang selayaknya, guru yang mursyid tetap sentiasa peringat pembicaraan hakikat. Kalau bicara bab tauhid ke makrifah ke tauhid syuhudi, makrifah khasah. Kalau cerita syirik ke, bukan syirik syariah, syirik maqam. Kalau cerita dosa-dosa yang besar, bukan dosa syariah, dosa hakikat. Bahkan kalau didatangkan cerita berkaitan dengan murtad, bukan murtad syariah, murtad maqam, sentiasa diperingatkan sebab takut dia jadi tukar. Tapi tak mungkin dah bertukarnya, sebab yang belajar tu kemah-kemah, tapi tubuh sentiasa peringat. Ni beri kepada orang yang asas syariat tak ada, yang tukang mengajar pun tidak mursyid, dicampur aduk antara syariah dengan hakikat, tak ada. Tak apa. Bicara bab tauhid syuhudi, maqam musyahadah. Maqam musyahadah ni pun kita orang awam ni pun maqam musyahadah juga, cuma terang je kurang terang. Kita tak bicara orang awam ni maqam musyahadah. Maqam musyahadah ni maqam syuhud. Pandang dengan syuhud. Wahdatul af'al, maqam fana, maqam aulia. Itu kita bicara maqam musyahadah. Bicara bab syuhud, bicara bab maqam mukasyafah, itu maqam aulia. Kalau maqam musyahadah tu maqam aulia pun tak tahu, bayangkanlah apa isi pengajaran. Ada. Akhirnya akan jadi punah syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Campur aduk lalu dah. Biasanya bab persoalan rezeki, kita berpegang rezeki daripada Allah. Tapi kalau ada ketika-ketika kita hati berkecamuk, dia panggil. Kita kerja ni mungkin kena berhenti beberapa kali sebab gitulah kadang tertentu kena berhenti. Macam mana hati kita? Bimbang dok, serabut dok. Kita banyak tanggungjawab bimbang, serabut. Itu hanya ada tauhid sahaja. Tapi kalau hati tenang tetap, itu ada makrifah. Apa beza tauhid dengan makrifah?
Kalau bicara syariah sama saja. Kalau bicara hakikah, tauhid makrifah hakikah, sama bidang hakikah. Tapi kenapa jadi bercampur gitu? Pegangan tetaplah. Orang yang mentauhidkan Allah, orang yang ada makrifah ammah, makrifah permulaan agama, tetap berpegang rezeki daripada Allah. Pandai ni. Ini tauhid makrifah dia panggil. Makrifah permulaan agama. Apabila diuji dengan kemungkinan tak ada pekerjaan, hati tenang ke tak tenang bergantung kepada dalaman masing-masing. Tauhid kuat ke tak, makrifah kuat ke tak, iman kuat ke tak. Ni kita makom syariah ni. Ni kita makom syariah ni, kita makom syariah. Tenang tak hati? Kalau tenang hati, mana dalaman kuat. Tapi makom syariah. Tapi dalaman kuat. Ada ni. Dalaman kuat. Sabar, redha kuat. Ni bab syariah. Bicara bab makrifah aulia itu makom tajri. Itu bicara lain dah. Tidak ada di Basrah melainkan hanya Allah. Itu makom tajri, sunyi hati daripada amma siwallah, daripada selain daripada Allah. Itu makom aulia. Walaupun kaki tangannya buat asbabul ma'isyah, buat kerja sekalipun, tapi di Basrah tidak ada. Diri tidak ada, pilihan perbuatan diri bekerja pun tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itu makom tajri, makom aulia. Itulah tauhid syuhudi dia panggil. Itulah dia panggil makrifah khasah, makrifah aulia. Iman yang kamil, iman yang sempurna, iman para aulia. Tu bicara tu biar kena tahu. Ni kalau capur awal-awal lagi dah ni pun orang lah. Jadi tak tahulah, masa saya mengaji dahulu tak timbul apabila cerita masalah-masalah seumpama ni pada orang belajar-belajar, mereka pelik lah. Apa benda begitu? Kita kan kemah dah pegangan kan. Tauhid ni kemah ni. Mengesakan Allah pada perbuatan. I'tikad ni, i'tikad. Ni pegangan yang putus. Ni pegangan yang putus. Tetap ada waktunya. Tapi karutnya pula, kalau kamu berpegang tu putus, ni karut. Kalau kamu berpegang putus, semua tu datang daripada Allah, pastilah hati kamu sentiasa pandang perbuatan Allah. Hati kamu pasti rasa ingat akan perbuatan Allah. Barulah kamu putus jazam di hati kamu. Jadi kalau kamu i'tikad, kamu mesti syuhud. Allah, ni pun orang lalu dah. Siapa peringkat, kalau tak ada hijau, hati serabu, ada siapa peringkat? Tak ada makrifah, semayang puasa Tuhan tak terima. Ialah tahu. Tak ada makrifah mana semayang puasa tidak Tuhan tak terima. Tak ada makrifah permulaan agama. Itu bicara lain. Waktu lepas dah waktunya. Kita orang Islam yang beriman, makrifah permulaan agama, aqaidul iman yang 50 tu berkait dengan mengenal Allah, mengenal Rasul. Ni duduk sini dah. Macam mana? Kalau kata kena buang kerja, keluar Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Kena buang kerja, Alhamdulillah. Semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang. Macam mana? Kena buang kerja orang kali, tak lain tidur. Dah lah. Banyak nak kena bayar ni. Beriman tak? Allah telah mengatur segala-galanya. Beriman ke tak? Beriman. Dah kenapa nak serabut? Allah atur belakang dah. Kau depan jam dia macam Allah atur belakang dah. Tak ada makrifatullah. Semayang puasa tak ada terima. Ada pengejaran yang seumpama ni. Kena cuma mulai. Jadi susah kita nak bicara pegangan. Ni tauhid mengesakan Allah pada perbuatan. Pegangan. Dia panggil tauhid i'tiqadi, pegangan. Tu tauhid syuhudi, maqam musyahadah.
Itu makam ihsan. Tapi kalau tauhid syuhudi, makam musyahadah pun letak kepada makam orang awam pun sama juga, makam musyahadah juga. Balik awal waktunya. Timbul bawakan yang seumpama ni, yang pertamanya kerana diri sendiri jahil ilmu asas fardu ain tauhid. Jahil ilmu asas fardu ain tauhid. Kemudian dia berjumpa pula ilmu tasawuf hakikah dengan guru yang tidak mursyid, bukan guru yang sebenar. Bukan guru yang sebenar. Tapi yang pertamanya kerana jahil ilmu fardu ain usuluddin ni, bab pegangan. Kemah situ dak konsep dah. Bab tauhid mengesa ke Allah pada perbuatan, i'tiqad pegangan. Al-jazmu, jazam di hati, itu makrifah permulaan agama. Tapi hati duk bimbang, berkecamuk dalam persoalan ini aturan Allah berizki, itu berkaitan dengan kekuatan kita, kekuatan dalaman kita macam mana. Sebab kita bicara bab makam syariah ni tak samalah. Kita sendiri pun tak sama. Dahulu kita, sekarang kita macam mana, tak sama kedudukan hati kita. Sekarang dengan insya-Allah kita akan masuk bulan Ramadan. Macam mana keadaan kita bulan Ramadan? Tak sama. Naik sikit kita bulan Ramadan. Habis Ramadan tu maknanya kekuatan tu masih lagi ada. Lama tu slow, Tuhan hadap Ramadan pula naik. Ni ini rahmat yang dikurniakan oleh Allah. Maknanya kita ni sendiri ni, kita duduk makam syariah ni, turun naik. Tapi kita boleh buat nyata bezanya di bulan sebelum Ramadan dengan bulan Ramadan. Kekuatan dalaman macam mana? Tak sama. Habis Ramadan kekuatan kita. Tapi lama. Jumpa pula Ramadan, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bicara makam syariah pun, diri kita sendiri pun tak sama.